Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib dalam mata pelajaran Jawi tahun 4 di bawah tajuk Imbuhan Awalan Peng dan Meng. Jom kita mulakan. Baiklah anak-anak murid sekalian, semoganya semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera. Jadi hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita pada hari ini, yang mana rakaman ini adalah rakaman bagi tajuk Imbuhan Awalan Peng dan Meng. Okey, di unit yang kelima, okey, di muka surat 52. Okey, di bawah tajuk Imbuhan Awalan Peng dan Meng pada kata dasar yang huruf pertamanya bukan alif. Baik, sebelum ini pada unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, kita dah belajar imbuhan awalan peng dan meng. Okey, tetapi pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Tak kisahlah huruf alif itu daripada huruf A ataupun huruf I taling, huruf I, huruf O ataupun huruf U. Kalau dalam ruminya, kalau di Jawinya adalah berdasar, di kata dasarnya adalah bunyi alif lah, huruf alif. Jadi kita dah tahu dah apabila imbuhan awalan peng dan meng pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif, okey. Okey, kalau huruf alif, so ada ketikanya kita kena gugurkan alif dan ada ketikanya kita tak perlu gugurkan alif. Bila masa kita kena gugurkan alif? Bila kita gugurkan alif pada suku kata yang kata dasar yang bermula dengan huruf U, huruf O, huruf I taling, huruf I, tetapi satu lagi dengan huruf A yang pada kata dasar pada suku kata tertutup. Tapi kalau imbuhan awalan kalau kata dasar itu okey masuk dengan imbuhan peng dan meng dan kata dasar itu adalah bermula dengan huruf A dan suku kata terbuka, maka A-nya sahaja alif itu dikekalkan. Jelas ya. Jadi senang cerita, imbuhan awalan peng ini secara keseluruhannya lah, secara umumnya macam ni. Imbuhan awalan peng dan meng, okey, yang masuk pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif, okey, huruf alif, pada huruf A suku kata terbuka sahaja kita kekalkan, okey, huruf alifnya. Tetapi kalau masuk dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif dan kalau ruminya sama ada huruf A suku kata tertutup, I taling, I, U ataupun O, maka alifnya perlu digugurkan. Okey, itu nanti boleh refer balik kepada muka surat yang sebelum-sebelum ini. Tapi hari ini topik yang terakhir kita nak belajar adalah imbuhan peng dan meng, tapi pada kata dasar yang huruf pertamanya bukan alif. Contohnya ada imbuhan peng ataupun meng. Kata dasarnya adalah yang bermula dengan huruf selain huruf alif. Huruf B ke, huruf ba, huruf ta, huruf ca, tak kisahlah, yang penting bukan alif. Okey, jadi macam mana cara kita nak menjawikan? Okey, senang sahaja. Okey, kita buka muka surat 52. Okey, kita bacakan kat sini Apabila imbuhan peng dan meng digunakan pada kata dasar yang bermula dengan huruf ha, kha, ga dan ha, hendaklah dikekalkan huruf awalnya. Okay, ada huruf ha, kha, ga dan ha, hendaklah dikekalkan huruf awalnya. Contoh, huruf awalnya adalah halal, tapi bila ada imbuhan meng kat depan, maka dikekalkan sahaja huruf ha tersebut, menghalalkan. Khusus ada huruf kha kat situ, huruf depannya. Apabila masuk dengan imbuhan meng kat depan, mengkhususkan. So huruf kha pada kata dasar khusus tu kita kekalkan sahaja dengan huruf kha, kita hanya tambah sahaja meng kat depan. Sama juga dengan goreng. So kata imbuhannya adalah meng. Jadi bila meng campur dengan kata dasar ataupun bergabung dengan kata dasar goreng yang bermula dengan huruf ga, maka ga itu perlu dikekalkan. Sama juga dengan huruf ha, hulur, kata dasarnya hulur bermula dengan huruf ha. Apabila bersambung dengan kata dasar yang apabila bersambung dengan imbuhan meng dekat depan, maka huruf ha dekat hulur tadi tu dikekalkan hanya menghulur. Jadi ni mudah je lah, tak perlu nak buang ke, tak perlu nak ganti, hanya kekalkan sahaja, tambahkan sahaja imbuhan awalan meng tadi kat depan. Okey, dapat tak? Okey, untuk yang seterusnya, muka surat 53, perhati, baca dan fahami. Okey, yang pertama, gambar cincin kan, orang pakai cincin. Jadi ayat, contoh ayat. Ini soalan ni kita boleh buat latihan soalan bina ayat lah. Okey, Ustaz Hamdan menghadiahi isterinya sebentuk cincin berlian. So perkataan yang ada imbuhan meng ataupun peng adalah dekat perkataan menghadiahi. Jadi kata dasar menghadiahi tu apa? Hadiah. Nampak?
ada huruf ha kan, hadiah tu kat depan. Apabila timbul ataupun apabila bergabung dengan imbuhan meng kat depan, maka ha itu tidak perlu digugurkan. Kekalkan sahaja seperti biasa. Hanya perlu tambah meng dekat depan. Jadi meng tadi tu berakhir dengan huruf nga. Nga adalah sifatnya boleh bersambung. Jadi kita sambungkan sahaja dengan huruf ha. Okay, baik, gambar kedua. Ibu Zahrah sedang menggosok baju adiknya. Apa kata dasar, apa perkataan yang menggunakan imbuhan meng kat sini? Menggosok. Baik, perhatikan perkataan menggosok. Ada imbuhan meng dan ada juga kata dasar gosok. So kata dasar gosok tu bermula dengan huruf ga. Jadi apabila masuk dengan imbuhan meng, maka kekalkan sahaja huruf ga dekat gosok tu, tambahkan sahaja meng. Ya, jadi selesai. Okey. Seterusnya, kita pergi gambar yang ketiga, iaitu Tok Adi, seorang penggali kubur di kampungnya. So apa perkataan yang dia merahkan tu? Adalah penggali. Penggali ni adalah satu kata perkataan yang ada imbuhan peng. Kemudian kata dasarnya adalah gali. So gali itu bermula dengan huruf ga. Apabila masuk dengan imbuhan peng, maka ga itu dikekalkan. Jadilah penggali. Tak perlu buang huruf ga tu. Okey, jelas? Okey, baik. Seterusnya di muka surat 53, dia dah lebih kepada latihan lah. Okey, nombor 1 ini tak apa, kita abaikan dulu. Okey, nombor 2, namakan gambar-gambar berikut. Ada gambar tembikai, gambar pisang, gambar betik, jambu, durian dan jagung. Okey, di sini sebenarnya format soalan latihan yang ada dekat dalam buku teks Jawi tahun 4 ini sebenarnya diguna pakai dalam format PSRA. Jadi mungkin anak-anak semua boleh buat latihan ini. Jadi untuk itu Ustaz nak minta kamu keluarkan buku tulis, kamu buat latihan nombor 2 ini di muka surat 54. Yang nombor 2 ini kamu boleh buat. Namakan gambar berikut. Okey, boleh print ataupun boleh lukis. Okey, nak cantik lagi lukis. Okey, lukis ke print ke gambar ni, photostat buku and then print gunting gambar tembikai ni, kemudian kamu tampal, kemudian kamu jawikan. Okey, kalau tak ada printer atau apa-apa, kamu boleh terus jawikan. Tembikai, macam mana ejaan tembikai, macam mana ejaan pisang, macam mana ejaan betik dan seterusnya. Ada 6 gambar. Boleh terus buat dalam buku tulis. Okey, dan seterusnya di muka surat di muka surat 55 ada satu lagi latihan, iaitu jawikan ayat berikut. Okey, yang ini pun juga kamu perlu buat. Okey, setiap Muslim yang beriman wajib berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Macam mana cara nak jawikan? Awak jawikan semua perkataan ini. Nombor 2, berbaik sangka kepada Allah adalah termasuk dalam ibadah yang baik. Jadi kamu jawikan 2 ayat ini dalam buku tulis dan dah siap hantar kepada guru mata pelajaran Jawi anda masing-masing. Jadi, kita teruskan sedikit lagi. Tahukah anda, apabila imbuhan peng dan meng digunakan pada kata dasar yang bermula dengan huruf ha, kha, ga dan ha, hendaklah dikekalkan huruf awalnya. Samalah dengan apa yang kita belajar tadi. Okey. So, antara yang kita boleh amalkan di sini adalah sentiasa menyebut lafaz masa al-khair dan masa an-nur pada waktu petang. Ini ucapan selamat petang lah. Selamat petang dalam bahasa Arab kita sebut masa al-khair, jawabnya masa an-nur. Itulah biasa kita ucapan salam petang kan. Okey, so sampai di sini saja. Jika tidak faham boleh bertanyakan kepada guru masing-masing dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel YouTube Ustaz untuk manfaat kita bersama. Sekian saja daripada Ustaz. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.